Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini program cerita. Dan sebenar menjelang hari wukuf esok, cerita petang ini saya ingin membawakan perkembangan dari Tanah Suci Mekah. Hampir semua jemaah dari seluruh dunia telah tiba di Mekah dan seramai sejuta penganut agama Islam yang lengkap divaksin, termasuk 850,000 dari luar negara dibenarkan menunaikan haji tahun ini berbanding sekatan jumlah individu yang dibenarkan untuk 2 tahun lepas. Di Masjidil Haram, ia telah dipenuhi dengan para jemaah yang bersiap sedia untuk melakukan ibadah tawaf di sekeliling Kaabah. Dan haji tahun ini adalah yang terbesar berbanding pada tahun 2020 dan 2021. Namun jumlahnya masih kecil, jumlah jemaahnya masih kecil jika dibandingkan musim haji sebelum COVID-19 melanda. Dan saya ingin bersama dengan editor Esrawani Nazri Kahar yang kini berada di Mina, Mekah. Haji Nazri, boleh beri gambaran kepada kami di Esrawani bagaimana agaknya suasana dan mungkin boleh diterjemahkan angka 1 juta jemaah haji itu menjelang hari wukuf esok, Haji. Ya, Faris dan juga penonton Esrawani, kini saya berada di pusat media Kementerian Media Arab Saudi di Mina, dan di sinilah perkampungan kami, hampir 100 wartawan dan juga jurugambar yang diundang oleh Kementerian Media berkumpul dan juga berkampung sejak seminggu lalu, dan kami pada petang nanti akan mula bergerak ke Arafah sama juga dengan jemaah lain yang sudah pun bergerak sejak awal pagi tadi. Jadi kalau kita boleh gambarkan, pergerakan ini merupakan pergerakan terbesar umat Islam dalam hal melakukan ibadah, dan pastinya kemuncaknya adalah ibadah haji, dan kemuncak ibadah haji adalah wukuf, kerana tanpa wukuf tiadalah haji, Faris. Jadi bagi semua yang sudah pun datang ke kota suci Mekah yang diberi permit ataupun diberi kebenaran ataupun visa oleh pihak Kementerian Arab Saudi, maka mereka boleh menunaikan haji pada tahun ini, dan hari ini merupakan hari untuk mereka memulakan pergerakan dari pusat penginapan mereka, sama ada di Mina ataupun di Mekah ataupun di sekitar Mekah, akan menuju ke Padang Arafah. Dengan pergerakan hampir 1 juta, pastinya ia bukan mudah, ya Faris, untuk menggambarkan bagaimana cara ataupun pelaksanaan oleh pihak Kementerian Arab Saudi yang menguruskan segala infrastruktur, pengangkutan dan sebagainya, kerana pastinya ia melibatkan jalan raya, hubungan yang luas dan juga pengangkutan awam yang selesa dan juga efisien. Jadi kita boleh gambarkan kalau jemaah haji Malaysia sejak dahulu lagi mereka akan diuruskan oleh tabung haji, mereka akan bergerak menggunakan bas-bas yang disewa khas oleh pihak tabung haji dari maktab penginapan masing-masing menuju ke Padang Arafah. Jadi pergerakan sudah pun saya dapat liput ataupun dengar daripada pihak tabung haji sudah pun bergerak sejak pagi tadi, dan ada yang sudah pun berehat di kemah penginapan mereka di Arafah. Bagi penduduk tempatan pula, mereka ada banyak pilihan, sama ada mereka menggunakan pengangkutan awam yang ada di sediaan ataupun mereka menggunakan kenderaan yang disewa khas, kerana tanpa pelekat khas ataupun tanpa kebenaran khas, kenderaan persendirian ataupun kenderaan awam tidak akan dibenarkan memasuki kawasan suci ataupun lokasi suci haji, iaitu di Mina, di Muzdalifah dan juga di Arafah, kerana mereka tidak mahu kesesakan teruk, mereka tidak mahu ada masalah pengangkutan, mereka tidak mahu pejalan kaki ataupun jemaah haji yang menggunakan jalan kaki mereka dari Mekah ataupun di Mina terperangkap dengan kesesakan yang luar biasa. Jadi semuanya itu sudah pun diambil kira, Faris, oleh pihak berkuasa dan juga Kementerian Haji. Jadi boleh kita bayangkanlah sepanjang hari ini akan ada pergerakan itu, dan di luar pengalaman kami sudah lihat memutih, iaitu mereka yang sudah pun berniat ihram haji, sudah pun berjalan kaki ataupun bergerak ke Arafah, dan jalan menuju ke Arafah dan Mina ini pastinya sudah pun penuh sesak dengan bas, dengan kenderaan, dan juga mereka yang akan bergerak ke Arafah. Jadi pergerakan ini akan berterusan hinggalah pagi besok, kerana wukuf akan bermula esok, dan waktu wukuf sebenarnya, Faris, adalah apabila masuknya waktu zuhur esok. Waktu zuhur esok, iaitu pada hari Jumaat esok. Jadi bermulalah secara rasminya wukuf, dan ketika itulah dikatakan waktu yang paling afdal bagi jemaah haji segala-galanya lah berdoa, beribadah, dan segala-galanya lah berdoa, kerana inilah waktunya dari waktu zuhur hinggalah sampai ke waktu maghrib. Jadi pada malam esok sebelum mereka akan bergerak ke Muzdalifah,
iaitu akan bergerak ke Muzdalifah. Mereka akan bermabit di sana sebentar saja, iaitu bermabit, iaitu berhenti sebentar sebelum meneruskan perjalanan untuk melontar di lokasi yang seterusnya, iaitu di Mina. Itulah sedikit gambaran bagaimana mungkin orang yang dah pergi haji faham, tapi orang yang belum pernah pergi haji, itulah gambarannya bagaimana pergerakan haji dan melibatkan rukun haji dan juga wajib haji, Faris. Seperti yang disebutkan oleh Haji Nazri tadi, kemuncak ibadah haji itu merupakan waktu bagi jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yang mana ia bermula dari terbenamnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sehingga terbitnya fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi bagaimana agaknya proses itu esok? Ada tak mungkin Ketua Rombongan Haji Malaysia ada berkongsikan sebarang maklumat kepada jemaah haji kita di sana? Ya, Alhamdulillah. Walaupun saya berpisah dengan kumpulan media ataupun haji yang menginap di Pejabat Tabung Haji di Hotel Al-Janadriyah di Mekah ini, tetapi kami sentiasa berhubung dengan pihak media dan juga pihak Tabung Haji yang ada di sini. Jadi mereka sempat mengirimkan beberapa kenyataan daripada Ketua Rombongan Haji Malaysia, iaitu Datuk Seri Saleh Said Abdul Rahman, berkaitan dengan persiapan jemaah haji Malaysia dan bagaimana pergerakan mereka ke Arafah pada hari ini dan seterusnya untuk melaksanakan perkara-perkara wajib haji selepas itu di Muzdalifah dan juga di Mina. Kita dengarkan sikit, Faris, kenyataan Datuk Seri Saleh Said Abdul Rahman. Untuk perjalanan ke Arafah, di mana kita semua tahu bahawa wukuf di Arafah merupakan rukun haji. Jika tidak ada wukuf di Arafah, maka tidak ada haji untuk para jemaah haji kita. Jadi dengan itu, mereka yang pesakit-pesakit yang berada di hospital, sama ada hospital tabung haji maupun hospital Arab Saudi, kita akan membawa mereka juga ke Arafah jika keadaan mereka mengizinkan. Dan juga dalam keadaan mereka tidak ada koma dan sebagainya, maka kita boleh membawa mereka dengan menaiki ambulans dan juga bas-bas khas yang telah pun disediakan oleh pihak tabung haji, membawa para jemaah haji kita yang pesakit-pesakit di hospital di tabung haji dengan para pasukan perubatan kita daripada hospital ke Arafah nanti dan balik semula ke hospital. Jadi ini juga satu perkara yang memang kita sedia dan rancang daripada awal untuk membawa semua pesakit-pesakit kita di hospital tabung haji. Begitu juga hospital di Arab Saudi, pihak hospital Arab Saudi sendiri akan membuat persiapan untuk membawa mereka ke Arafah supaya mereka dapat membolehkan mereka untuk berwukuf di Arafah nanti, insya-Allah. Ya, itu sedikit keterangan ataupun briefing yang diberikan oleh Ketua Rombongan Haji Malaysia kepada pihak media dan juga kepada pihak jemaah haji. Jadi semuanya tidak akan tertinggal untuk melakukan wukuf kecuali mereka tidak mendapat kebenaran daripada pihak hospital ataupun pihak doktor, tetapi mereka yang dibenarkan walau apa cara sekalipun, Faris, mereka bedridden, mereka menggunakan wheelchair, mereka terpaksa menggunakan segala peralatan drip dan sebagainya, mereka akan dibawa untuk berada di Padang Arafah untuk berwukuf, dan selepas itu barulah mereka akan dibenarkan semula kembali ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi inilah betapa besarnya perkara rukun haji wukuf, kerana tanpa wukuf, tanpalah haji mereka. Jadi itulah situasinya, dan sebenarnya bukan hanya untuk jemaah haji Malaysia. Pihak kerajaan Arab Saudi secara keseluruhannya memang sudah pun bersedia. Jemaah haji yang uzur, jemaah haji yang mungkin mendapat rawatan di seluruh hospital di Mina dan juga di Mekah ini, mereka juga akan dibawa ke Padang Arafah untuk berwukuf dengan segala peralatan, dengan segala protokol yang sudah pun ditetapkan, dan pastinya ia bukan satu kerja yang mudah. Kenderaan khas, ambulans khas akan membawa mereka dengan stretchernya, dengan katil khas mereka. Kita boleh bayangkanlah bagaimana camp hospital yang diletakkan di sekitar Padang Arafah untuk mereka yang uzur dan mereka yang sedang mendapatkan rawatan, Faris. Dan juga Haji, saya tertarik jugalah untuk bercakap tentang pusat rawatan lembaga tabung haji yang mana mendapat kelulusan permit untuk pembukaan dan pengoperasian hospital bagi musim haji kali ini. Dan Malaysia juga merupakan negara pertama yang mendapat permit operasi hospital musim haji bagi tahun ini. Bagaimana berdasarkan tinjauan Haji Nazri sendiri, adakah bagaimana ia dimanfaatkan sebaiknya? Mungkin boleh kongsikan kepada kami? Isu kesihatan antara isu yang menjadi
kesiapsiagaan utama pihak tabung haji dan juga pihak kerajaan iaitu Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Apabila saya menemu bual Dr. Hani Johda dan juga pakar bedah di Hospital King Abdullah Medical City 2 hari lalu, apa yang dibimbangkan adalah walaupun COVID agak terkawal pada ketika ini, Faris, tetapi penyakit-penyakit yang berjangkit seperti influenza itu yang dibimbangkan kerana ini musim panas yang amat tinggi di pertengahan musim panas di Arab Saudi. Suhu boleh mencecah hingga 45 darjah Celsius. Kita boleh bayangkan. Yang keduanya, penyakit-penyakit berkaitan dengan gejala stroke haba. Ini juga akan menjadi tumpuan dan juga kesiapsiagaan yang tertinggi oleh pasukan petugas kesihatan Arab Saudi dan juga Malaysia, kerana jika jemaah haji kurang minum air, terdedah lama di bawah sinaran matahari, mereka tidak cukup rehat dan sebagainya, mereka mudah mendapat gejala-gejala stroke haba. Macam-macamlah gejala itu, ada yang pening kepala, mereka yang cepat muntah, mereka yang akan mudah pingsan dan sebagainya. Ketikanya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan trauma dan juga kesesakan. Kerana ini biasa pada musim haji, kerana jumlah jemaah yang berkumpul dalam satu tempat pada satu masa yang padat, yang kita anggarkan 1 juta, boleh bayangkan, mereka akan mudah penat, mereka akan mudah trauma. Jadi penyakit-penyakit berkaitan dengan trauma dan kesesakan ini seperti akan berlaku gejala asmatik, akan berlaku gejala penyakit demam panas, mereka mudah pitam dan sebagainya. Semuanya menjadi tumpuan oleh petugas kesihatan, termasuk petugas kesihatan tabung haji. Sebab itu Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan kita, Tan Sri Syam Abdullah, yang juga berada di Mekah ini, membuat kenyataan bahawa memberi nasihat kepada jemaah supaya berada di dalam kemah, tidak terdedah lama di luar. Kalau nak berdoa pun memang afdal kalau berada di luar kemah, tetapi jangan terlampau lama kerana waktu puncak matahari boleh mencecah kepada 45 darjah Celsius, dan itu juga dijangkakan oleh Pusat Meteorologi Arab Saudi pada musim haji tahun ini, Faris. Jadi stroke haba, gejala berkaitan dengan kesesakan dan juga trauma, dan kita tidak mahu mendengar isu berkaitan dengan rempuhan, isu berkaitan dengan ataupun masalah kebakaran dan juga bencana-bencana yang tidak diingini, kerana itu juga yang seringkali berlaku pada setiap musim haji. Mudah-mudahan dengan siaga yang tertinggi oleh pasukan keselamatan dan juga perkhidmatan kecemasan Arab Saudi, kita merasakan insya-Allah tahun ini akan lebih aman, mudah untuk para jemaah melakukan ritual haji, kerana ini merupakan perjalanan ritual, perjalanan spiritual untuk jemaah. Mereka sudah bersiap sedia lama. Ada yang mengumpul duit, Paris, ibu bapa kita ataupun ahli keluarga kita mungkin bertahun lamanya, akhirnya dapat diberikan kebenaran atau diberikan ruang untuk melakukan haji. Mereka mungkin juga terpaksa berkorban masa, berkorban ataupun wang ringgit dan sebagainya. Jadi kalau mereka tidak mendapat melakukan ibadah dengan sempurna, alangkah malangnya. Jadi kita doakan, Faris, semua jemaah kita mendapatkan haji yang mabrur. 1 juta jemaah juga dikurniakan haji yang mabrur, dan bukan itu saja, mereka dapat melakukan ibadah dengan sihat, dengan sempurna dan penuh tawaduk, iaitu dengan penuh rasa kesyukuran. Dan tiada yang lebih mahal ataupun yang lebih penting pulangannya adalah ganjaran daripada haji yang mabrur. Itu sebenarnya, Faris. InsyaAllah, amin. Dan saya juga doakan supaya Haji Nazri juga dapat menunaikan ibadah dengan semuanya, segalanya dipermudahkan urusan haji di sana. Dan doakan juga Haji untuk saya dapat juga menjejakkan kaki ke Tanah Suci Kota Mekah, insyaAllah, amin. Pasti. Itu adalah liputan menjelang Hari Wukuf di Tanah Suci yang dikongsikan oleh editor Astro Awani, Haji Nazri Kahar. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.